Assalamualaikum dan salam sejahtera. Bersama kami Berita di TV. Jangan lupa untuk follow Facebook Malaysia Deadline dan YouTube Deadline TV. Antara menarik hari ini, Wahab gagal dihubungi, telefon bimbit dimatikan. DAP sound ahli letak jawatan jika mahu jadi pengkhianat. Ahli PKR terhiris hati dengan pimpinan tertinggi. MIC dihalau PKR sebab selalu kritik kerajaan. Selepas 7 hari dipanggil, penolong pegawai Jabatan Komunikasi Komuniti Abdul Wahab Abdul Kadir Jilani masih belum tampil kepada pihak polis. Wahab masih gagal untuk tampil bagi membantu siasatan polis berhubung siasatan kes fitnah, berhubung penularan rakaman video perbualan lucah membabitkan dirinya dan bekas Ketua Pengarah JKOM Datuk Dr. Muhammad Agus Yusof. Ketua Polis Negara Tan Sri Razarudin Hussein berkata pihaknya menerusi Jabatan Siasatan Jenayah Bukit Amat menggunakan pelbagai cara dalam usaha mengesah Wahab. Katanya meskipun sudah dipanggil untuk membantu siasatan, Wahab masih belum tampil untuk membantu polis berhubung siasatan kes berkenaan. Kita menggunakan pelbagai cara termasuk menghubunginya namun telefon bimbit miliknya dimatikan. Razarudin berkata tindakan polis mengesah Wahab melalui peguamnya juga menemui jalan buntu selepas Wahab turut tidak menjawab panggilan. Katanya justru saya meminta kepada Wahab untuk segera tampil untuk proses rakaman percakapan bagi membantu siasatan sekaligus menyelesaikan kes berkenaan dalam keadaan segera. Maklumat dan keterangan daripada Wahab amat penting sekaligus dapat mengesahkan peranan Mr. H dalam kes berkenaan. Sebelum ini dalam satu sidang media di sebuah hotel di Bangi, Wahab mendedahkan tindakannya merakam perbualan antara dirinya dan Muhammad Agus didalangi seorang individu yang dikenali sebagai Mr. H. Jumaat lalu, Pengarah Jabatan Siasatan Jenayah Datuk Seri Muhammad Suhaili Muhammad Zain mengesahkan bahawa pihaknya sudah merakam percakapan 3 individu dalam kes berkenaan iaitu Muhammad Agus, individu yang dikatakan Mr. H dan pekerja hotel lokasi sidang media diadakan. Muhammad Suhaili berkata siasatan kes berkenaan dijalankan mengikut Seksyen 500 Kanun Kesiasaan atas kesalahan fitnah dan Seksyen 233 Akta Komunikasi dan Multimedia 1998 iaitu penggunaan tidak wajar kemudahan rangkaian atau perkhidmatan rangkaian. Datuk Seri Anwar Ibrahim menegur segelintir pemimpin PKR yang dikatakan terikut-ikut dengan rentak pembangkang dalam isu berkauman. Mengambil contoh usaha membasmi kemiskinan di wilayah persekutuan, Perdana Menteri berkata ia adalah dasar yang dilaksanakan untuk semua kaum bukan hanya ditujukan kepada kaum tertentu. Katanya orang Melayu kena faham ini. Ini bukan dasar yang tidak pro-Melayu yang India mengatakan mana projek untuk kaum India. Setiap Melayu, India dan Cina di wilayah persekutuan semuanya dibantu tanpa dikecualikan. Jadi saya minta pemimpin India dalam keadilan jangan defensif, jangan ada rasa apologetik kerana pemimpin parti India yang menjerit masa mereka berkuasa adakah mereka tidak terbabit dalam sakau menyakau mengambil harta rakyat. Jadi saya harap kawan-kawan kaum India jangan terikut-ikut seperti apa yang dikatakan oleh Timbalan Rafizi Ramli. Jangan terikut-ikut bila ada orang serang macam mana kita nak jawab ini. Anwar berkata isu mengenai kuasa Melayu yang didakwa terhakis turut dimainkan Presiden Bersatu Tan Sri Muhyiddin Yassin pada perhimpunan Agung Tahunan Bersatu beberapa hari lalu. Katanya ini ucapan Presiden Bersatu habis kuasa Melayu. Yang habis itu kuasa dia. Program Melayu sekarang bahawa saya lebih berkesan, lebih banyak dan tahun depan kita ada Kongres Bumi Putera untuk mendengar supaya ada analisa yang betul. Ahli DAP yang berkhidmat sama ada di peringkat negeri dan akar umbi diminta supaya sentiasa bekerjasama supaya dasar dan inisiatif kerajaan sampai kepada rakyat. Ketika memberi peringatan itu, Setiausaha Agung DAP, Anthony Loke berkata jika ada di kalangan ahli parti termasuk ahli Dewan Undangan Negeri, ahli majlis dan ketua kampung enggan berbuat demikian, mereka bolehlah meletakkan jawatan. Dalam masa sama, katanya setiap wakil rakyat juga wajib menjaga kawasan dengan baik kerana ia adalah inti parti penting untuk memastikan rakyat terus menyokong. Katanya kalau ada dasar kerajaan yang baik tetapi wakil rakyat tidak melaksanakan, wakil rakyat malas ini akan menjejaskan prestasi parti. Ini sebabnya saya katakan di setiap konvensyen yang saya pergi, saya sentiasa mengingatkan yang boleh tentukan kita menang atau kalah dalam pilihan raya bukan saja dasar kerajaan tetapi prestasi wakil rakyat yang dipilih. Itu antara faktor yang paling penting. Saya tidak mahu dengar lagi adun tidak boleh bekerjasama dengan ahli majlis tidak boleh bekerjasama dengan adun, ahli majlis tidak boleh bekerjasama dengan ketua kampung. Saya tahu masalah ini berlaku di Selangor. Ini amaran terakhir, kalau mana-mana ahli majlis dengan adun dengan ketua kampung tidak boleh kerjasama, letak jawatan terus. Kalau tak mahu letak jawatan, saya buang sahaja. Ini saya tak mahu dengar lagi di Selangor, sudah penggal keempat terjadi kerajaan. Anthony berkata perkara itu tidak boleh ditoleransi lagi kerana ia adalah penyakit dalam kerajaan dan tidak seharusnya menjadi faktor negatif kepada pencapaian parti. Katanya semua pihak walau apapun jawatan dalam parti mesti ada semangat kerjasama dan tidak ada gejala tikam belakang. Katanya kita nak bawa budaya politik yang baik
dan beri kesejahteraan kepada rakyat supaya mereka menyokong parti dan kerajaan kita. Setiap kawasan yang kita menang, ada berpuluh ahli majlis dan ketua kampung. Justru saya minta adun-adun juga bertanggungjawab untuk bina hubungan dengan akar umbi. Kena ada pasukan yang baik dan mereka adun kena jumpa ahli majlis dan ketua kampung. Peruntukan juga mesti diagihkan dan diuruskan dengan baik, saksama dan adil kepada mana-mana tempat yang ada keperluan. Peruntukan itu bukan wang kita. Ia diberikan kepada wakil rakyat untuk membantu kawasan, membantu rakyat dan bukan atas berbicara wakil rakyat suka hati untuk bagi. Saya harap kita sama-sama memperkasakan parti kita, bantu memperkuatkan kerajaan dan paling penting kita mahu melihat Malaysia kuat dan Selangor sejahtera. Anthony turut menepis dakwaan diulang berkali-kali kononnya jika DAP lebih kuat, maka terhakis kuasa politik orang Melayu serta partinya dapat melaksanakan sepadanan semula. Katanya dakwaan yang sering diulang-ulang oleh Perikatan Nasional, khususnya oleh Presiden Bersatu Tan Sri Muhyiddin Yassin itu adalah hujah yang tidak bertanggungjawab dan menipu. Katanya yang pertama secara logik macam mana dengan hanya 40 kursi DAP dapat membina perlembagaan. Membina perlembagaan memerlukan 148 undi dalam parlimen. DAP bertanding pun tidak sampai 50 kursi. Yang kedua, apa sahaja keputusan dalam kabinet dan jemaah menteri, kita mesti berlandaskan satu keputusan bersama dan kolektif. DAP hanya 4 wakil rakyat dalam kabinet daripada kabinet. Jadi tidak munasabah dan tidak adil lagi beliau buat dakwaan kononnya DAP boleh menguasai dan buat segala keputusan. PAS Terengganu mendakwa pengerusi UMNO Terengganu Ahmad Said menjalankan kempen jahat dan jijik dengan memfitnah Presiden PAS Abdul Hadi Awang. Timbalan Pesuruhjaya PAS 2 Negeri, Satiful Bahari Mamat berkata, Ahmad dalam satu kempen dalam PRK Kemamat memfitnah Abdul Hadi mandi berbogil dalam kolam di Masjid Rusila Marab. Katanya ini satu tuduhan melampau dan cara kempen yang kotor dan jijik yang tidak sewajarnya dilakukan oleh Ahmad Said dan juga pecadang atau penyokong kepada calon BN. Saya rasa ini satu kenyataan di luar kewarasan akal. Saya harap mungkin pihak polis boleh uji air kencing dia. Sehubungan itu katanya PAS akan membuat laporan polis berhubung perkara itu dan beberapa perkara lain berkait kesalahan dilakukan BN sepanjang kempen PRK berkenaan. Dalam sebuah klip video yang beredar di media sosial, Ahmad Said berkongsi kejadian yang menurutnya berlaku 3 tahun lepas. Katanya 3 tahun lepas, orang ke laut balik naik bas hari Khamis jam 5, tidur masjid, Haji Adi nak dengar ceramah. Dan satu ketika orang jumpa Haji Adi mandi telanjang dalam kolam. Ahmad Said dalam video itu turut membangkitkan isu perpecahan di Terengganu satu ketika dahulu yang berlaku susulan perselisihan antara orang UMNO dan PAS. Satiful berkata kempen jijik seperti itu bukan saja provokatif dan membuatkan orang PAS benci, malah orang BN sendiri jadi tidak selesa dan orang atas pagar juga akan turut menjauhi. Katanya PAS Terengganu menyarankan Ahmad Said untuk hentikan kempen-kempen yang jijik dan jahat sedemikian rupa. Bawalah politik matang dan sejahtera, bukannya politik fitnah, politik tuduh dan politik rekaan cerita semata-mata. Sementara itu, tambah Satiful, pihaknya juga mendapati kempen BN dijalankan dengan menyalahi peraturan pilihan raya, membabitkan penggunaan jentera dan agensi kerajaan. Katanya ia melibatkan program pengurusi Felda Ahmad Sabrici bersama warga Felda yang berlangsung dalam tempoh berkempen. Katanya selain itu juga, terdapat juga jualan rahmah di Kemamat di bawah Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Kelestarian Hidup dalam tempoh PRK Kemamat. Ini juga mengulangi jualan rahmah di Dua Pelangai yang berhadapan PRK pada bulan September lepas. Kali ini ia berlangsung di 4 Dewan Undangan Negeri. Dalam Parlimen Kemamat. Setiausaha Agung Parti Keadilan Rakyat Datuk Seri Saifuddin Nasution Ismail mengakui ada ahli akar umbi yang terhiris hati dengan tindakan pimpinan tertinggi kerana jarang turun padang menemui rakyat. Menurutnya, pimpinan mengambil maklum mengenai perkara tersebut dan akan segera mengubahnya. Katanya ada yang memaklumkan supaya pimpinan tertinggi menjenguk ahli parti di bawah. Lepas ni kita ubah kerana ternyata ia telah menghiris hati ahli di bawah. Saifuddin Nasution dalam masa sama turut menyela tindakan segelintir pihak yang mendakwa menyokong PKR tidak akan masuk syurga. Katanya kenyataan tidak bertanggungjawab itu bukan sahaja boleh merosakkan hubungan sesama rakyat, malah boleh mewujudkan persepsi negatif. Sementara itu, beliau turut menggesa ahli parti supaya melawan sebarang fitnah yang dilemparkan pihak lawan dengan berhujah. Katanya kita kena lawan setiap kata-kata tidak betul mereka, lawan dengan hujah yang betul. Seorang perwakilan pemuda PKR Selangor mengkritik MIC atas desakan agar pentadbiran Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim mengiktiraf parti itu. Ketika membahaskan ucapan dasar Ketua Pemuda PKR, Muhammad Izzuan Ahmad Kasim dan juga Adun Kota Damansara membayangkan bunyi yang didengar dalam Perhimpunan Agung Tahunan sebuah parti komponen dalam kerajaan baru-baru ini. Katanya nasihat saya kepada rakan komponen itu, kalau rasa tidak ikhlas bersama kita, keluar sahaja. Tidak perlu jadi duri dalam daging. Beri ruang kepada parti PKR Presiden Anwar untuk pembentukan ekonomi untuk menjadikan Malaysia lebih maju. Itu yang terbaik dengan keluar. Izzuan yang juga Ketua Pemuda PKR Selangor berkata, dia merujuk ucapan timbalan Presiden MIC M. Saravanan ketika Perhimpunan Agung Tahunan parti itu minggu lalu. Saravanan berkata MIC tidak akan meminta sebarang jawatan daripada kerajaan
tetapi mahukan pengiktirafan dan tidak teragak-agak untuk mengambil tindakan selanjutnya jika ia tidak dipenuhi. Dia bagaimanapun tidak menjelaskan apa yang dimaksudkan sebagai pengiktirafan dan tindakan selanjutnya. Sementara itu menyentuh soal kestabilan politik sebagai tonggak kemakmuran negara. Izzuan menegaskan pentingnya kesetiaan kepada parti dan membangkitkan apa yang disifatkan sebagai pengkhianatan terhadap PKR sebelum ini. Sekian berita hangat pagi di TV pada hari ini. Jangan lupa untuk follow Facebook Malaysia Deadline dan YouTube Deadline TV.